Okey Faris, saya pernah menonton sebuah filem yang bertajuk Confession of a Shopaholic, yang mana wanita ni dia tak boleh nak menahan diri dia daripada membeli apa sahaja fashion atau barang yang dilihat. Tapi adakah ia hanya menjadi penyakit untuk wanita je, macam tengok barang dia tak boleh nak tahan gatal di tangan nak beli, nak kalau swap kat macam kredit. Is pula macam mana? Saya terjaga lagi. Masih terkawal. lagi terjaga, Terkawal. masih Orang lelaki dia terkawal kan. Betul tak? Tapi ada juga sebenarnya kaum lelaki pun yang ada tabiat ni. Dia pantang nampak barang, lepas tu mulalah beli. Tak kisahlah ada apa-apa promosi ke apa ke, ataupun tak ada promosi ke, akan serbu juga. Itulah dia. Kita nak cerita tentang shopaholic. Adakah ia penyakit wanita ataupun lelaki, dan adakah sebenarnya tujuan pemasaran yang dilakukan oleh peniaga ini yang menjadi punca kepada masalah ini. Okey, kita akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Fazli Sabri, Ketua Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Tu satu nafas saya baca tu. Dan dengan Encik Adam Richman, pencetus fenomena sosial. Kita nak tahu apa yang dicetuskan tu. Dan Siti Amalina Arifin, usahawan portal Rupawan. Rupawan orangnya. Sesuai lah dengan portal itu. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada ketiga-tiganya untuk tampil dan juga berkongsikan untuk topik ini di studio SPM kita pagi ini. Okey, Ismail, kita nak mulakan dengan siapa dulu? Kita mula dengan doktor dulu. Kita mulakan dengan doktor dulu. Okey, doktor dah biasa bersama dengan kita bercerita tentang banyak topik. Tapi kali ini topik dia tentang ketagihan membeli belah ni. Membeli belah tu boleh, tapi bila dah semua benda nampak, selendang tu cantik, baju tu cantik, semua nak beli. Macam mana tu doktor? Okey, terima kasih. Topik yang sangat menarik lah, terutama dalam keadaan sekarang ni kan, shopaholic. Sebenarnya kalau kita study lebih mendalam, shopaholic ni sebenarnya dia merupakan satu penyakit boleh kita katakan, sebab dia dipanggil compulsive buying disorder. So dia penyakit dah, jadi adiktif. Sama juga macam orang suka main cellphone, game dan sebagainya. Sebab kalau shopaholic ni, kalau kita tak kawal dia, pertama, dia akan menyebabkan kita dalam financial difficulties lah, dalam masalah kewangan. Bila masalah kewangan ni akan menyebabkan banyak masalah-masalah lain lah. Sebagai contoh, bila ni berhutang dan sebagainya. Lanjutan daripada berhutang tu kesannya banyak. Perceraian, bergaul antar pasangan, lepas tu tidak produktif dan sebagainya. Jadi, ni satu penyakit yang kita perlu kawal sebenarnya. Nak kawal tu macam mana masalahnya doktor? Kalau penyakit tu, dia mestilah ada ubat dia. Jadi apa ubat dia doktor? Yang pertama tu, orang yang sakit tu sendiri dia kena sedar bahawa dia sakit. Yang masalah kebanyakan orang shopaholic ni tak sedar bahawa dia sakit. Yelah, kena sedar diri lah tu. Kena sedar diri dulu kan. Jadi yang pertamanya saya rasa perkara yang perlu dilakukan adalah cuba elak lah, ataupun cuba kalau boleh jangan pergi ke tempat-tempat yang memang, sebagai contohnya kita kata shopping mall, tu satu. Sekarang ni pula kalau dia tak pergi shopping mall, pilihan lain ada pula, dia pergi kepada online shopping. Kan? Sebab kalau mengikut laporan yang dikeluarkan oleh pusat membeli belah, kita di Malaysia saja terdapat lebih kurang 300 pusat membeli belah di Malaysia. Di mana 50% atau lebih 50% berada di Lembah Kelang. Keluar rumah aja nampak shopping mall. Jadi perkara-perkara tu ialah sebenarnya yang kita perlu elakkan, cuba kita avoid. Betul. Nak avoid tu boleh doktor, tapi ada lagi. Bila dah banyak sangat media sosial ni, dah ada online business ni, itu pun boleh mendorong, menggoda naluri kita. Semuanya di hujung jari. Kita buka celik mata je first kali kita ambil lah handphone. Kita scroll dulu tengok. Macam mana rasa? Dia sebenarnya bila dalam media sosial ni, dia ada satu sistem, it's called retargeting dalam Facebook. Dalam Facebook retargeting. So macam contohlah kita masuk rupawan.com kita select shawl, satu shawl, right? Kita select, lepas tu kita macam tak nak belilah. Kita pergi balik kat Facebook, scroll tengok kawan-kawan kat news feed kan. Muncul pula shawl design lain daripada rupawan.com. That is called retargeting. So retargeting ni dia muncul kat depan mata kita bila kita berniat nak beli sesuatu tu kat satu website, kemudian dia akan muncul kat mata kita sebanyak 3-4 kali, depends pada advertiser macam tu. With different design. So macam mana orang tak beli kan? Betul. Patutlah timeline saya dihantui oleh rupawan.com. Kesebatuannya rupawan kan, susah ni. Okey, bagi awak sendiri macam mana merasakan itu sebenarnya memang strategi perniagaan, tapi yalah, kita nak, itu memang tugas kita lah, nak menarik lebih ramai pembeli untuk membeli barangan kita. Kan, tapi memang kita boleh spend, maksudnya kita boleh berbelanja, tapi kita perlu tahu keutamaan. Tak perlulah sampai ketagih kan. Mungkin kita rasa setiap bulan kita dah kerja kuat ni, tapi kita kena mengutamakan sesuatu yang lebih lah. Kalau ada juga boleh kita ketepikan sedikit amount ataupun sedikit jumlah duit
setiap bulan kita okey RM100 hanya untuk keperluan fashion kita. Sebab kadang-kadang ada orang ni kenapa dia beli macam fashion lah, sebab dia kurang keyakinan diri. Jadi bila dia berfashion, dia bergaya setiap hari, dia bertukar pakaian, jadi dia rasa lebih yakin, lebih berketerampilan, lebih menarik. Jadi dia lebih mudah ke depan lah. Kan? Ada orang kata sebab orang yang kurang keyakinan ni lah, sebab tu dia suka membeli. Sebab pada dia bukan diri dia yang memberi aura, tetapi keterampilan pakaian diri dia. tu ya. Kalau macam doktor kan, apalah yang sesuai dengan keadaan ekonomi kita sekarang ni? Adakah kita terpaksa memilih kualiti yang tak seberapa, ataupun masih lagi kita petikkan kualiti tu dengan harga yang melambung tu, macam mana doktor? Saya rasa dalam konteks, terutama dalam peningkatan kos sara hidup ni kan, yang semakin lama semakin meningkat, sebagai seorang pengguna, kita terutama dalam konteks kita ni, pendapatan yang sekadar kadang-kadang cukup-cukup saja. Saya suka mengamalkan konsep kalau boleh sederhana saja dalam penuh aspek. Jadi kadang-kadang kita ni nak, macam Cik Amelina cakap tadi lah, saya setuju. Kadang-kadang orang shopaholic sebagainya disebabkan oleh dia rasa, salah satunya disebabkan tadi tu kurang keyakinan diri ataupun low self esteem. Dalam konteks tadi tu, apa yang perlu kita buat sebenarnya adalah kita tengok ukur baju di badan sendiri lah, kita katakan. Ini benda yang saya ingat dah pernah banyak kali kita dah bincangkan, tapi itu yang ramai orang tak praktik. When it comes to shopping dan sebagainya, itu benda yang paling sukar orang nak lakukan. Betul. Kan? Jadi pertama kita kena tengoklah dari segi kita punya pendapatan, sebab kita ada dia panggil rule of thumb. Dia ada 70, 30 and 20. Okey. Itu pun ada satu lagi rule lagi, dia kata 50, 30 dan 60. Kalau kita dapat praktis yang tu, saya kata insya-Allah we are in good shape lah, saya rasa. Berapa ramai lah yang dapat praktis ya doktor? Tapi kena praktis lah, sebab kalau tak praktis tadi tu, itu akan menjabak kita menjadi masalah. Betul, masalah hutang lah lepas ni. Okey, kita boleh juga terima pemanggil yang ingin menghubungi dan memberikan pendapat ataupun pertanyaan soalan daripada tetamu kita. Adam, kalau kita tengok kan, bukan saja strategi pemasaran ya, tetapi karnival jualan macam setiap bulan mesti ada, mengumpulkan ramai, kita kata pemilik-pemilik perniagaan tu dalam satu karnival di satu tempat, orang pun berpusu-pusu datang sampai sanggup berebut tengah-tengah malam. Jadi adakah ini juga mendorong kepada bukan penjimatan yang diharapkan, tapi lebih kepada pembaziran? Sebenarnya kalau nak dilihat pada perspektif yang lebih luas ni, tak payah karnival, apa-apa pun punca pembelian ni berlaku. Saya nak kaitkan dengan ni yang saya baca lah daripada buku Robert Kiyosaki, Poor Dad, Rich Dad. Dalam keadaan ekonomi yang buruk ni, alright, ekonomi yang buruk ni, we can consider everyone is at the poor dad level. Poor dad ni macam mana tau? Contoh sekarang ni ada encyclopedia person datang rumah you nak jual buku, tapi you ada poor dad, tapi you akan paksa anak you beli juga buku tu. Tapi bagi orang yang kaya pula, bapak kaya pula, dia kata ni bukan keperluan kau. Kau nak ke tak? Anak tak nak, dia tak beli. So in this poor dad context, orang senang sangat terpengaruh. Orang rasa benda yang kehendak pun jadi keperluan, like that poor dad. You know, dia desak juga anak dia beli. Kau beli, jangan jadi macam aku. You know, senang sangat terpengaruh. So dalam keadaan ekonomi buruk ni, everything that comes in this insecure masyarakat ni, masyarakat yang rasa tak selamat dengan keadaan ekonomi ni, senang sangat dia terpengaruh dengan apa-apa promosi. Kadang-kadang gudang, orang berebut-rebut gudang tu. Padahal orang berebut-rebut pergi gudang tu, orang diupah 10-20 orang buat berebut. Lepas tu orang lain nampak, rasa takut kehilangan. Orang semua berebut, lepas tu orang shoot kat Facebook. Orang lain tengok, orang terpengaruh. Ramai orang berpusu-pusu lagi. Upah ni banyak di media sosial. Banyak taktik. So, benda-benda ni berlaku kerana keadaan ekonomi orang tu dengan keadaan negara ni yang menunjukkan yang korang ni tak selamat. You know, segala isu politik, segala isu benda-benda ni menunjukkan yang kita ni masih tak selamat. So orang is feeling insecure, and people which is rasa tak selamat ni adalah golongan-golongan orang yang senang sangat terpengaruh. Okey. Faham tak? Itu yang pengusaha rupawan tu ambil peluang. Sebenarnya memang mudah terpengaruh. Jadi adakah itu menjadi salah satu orang kata strategi untuk menarik lagi ramai pengguna-pengguna atau pelanggan semua? Sekarang ni semua benda boleh kita dapat melalui online. Jadi lebih mudah kan. Orang kata di hujung jari je, tak perlu nak pergi mall. Kita hari-hari dapat email kan. 20%, 30%. Hari-hari macam retargeting lah. Pergi website mana-mana mesti kita nampak. Iklan yang sama. Kita dah tengok dah tadi kan. Kita sampai butang beli tu, kita dah macam beli ke. Kadang-kadang bila kita rasa kehendak tu melebihi keperluan, kita beli je. Jadi macam
pada macam kita sebagai pengusaha, kita suka orang-orang yang macam ni. Kita suka target-target yang macam ni. Sebab itulah yang memberi keuntungan pada kita. Betul tu doktor. Tak habis-habis visit Mahaji. PM. Apa lagi? Membelilah jawabnya doktor. Saya nak highlightkanlah, kalau satu kajian yang pernah lakukan di Australia, orang tanya betul ke shopaholic ni majoriti dalam kalangan wanita. So based on study, nationwide study di Australia, so 90% shopaholic itu adalah dalam kalangan wanita. Betul lah tu. 90%. This is based on study lah. Kita boleh cakap-cakap kosong dan sebagainya. Betul. Sebab apa? Kita kena tengok kadang-kadang bila dari segi shopping dan sebagainya, dia kena tengok dari segi motivation. There are many differences lah in term of between male and female, katakan kan. Sebagai contoh, kalau lelaki ni dari segi shopping, dia ada motivation dia. Basically dia lebih kepada adventure, dia suka, dia kata browse, desire, dapat je sana dia terus. Kan, dia tidak macam wanita ni kadang-kadang kenapa dia shopping, dia pertama dia because of socialize, dia suka socialize, kemudian dia katakan sebagai satu entertainment. Dan kalau kita lihat di negara barat sebagai contoh, for example United States, so shopping ni dia merupakan salah satu dipanggil retail therapy. Kaedah untuk lebih kurang 1/3 rakyat US menyatakan bahawa shopping ni merupakan salah satu retail terapi. Bermaknanya bila dia pergi membeli belah tu, secara tak langsung dapat mengurangkan stres dia. Payah tu doktor kalau keluar statement macam tu. Ini biasa di sana lah. Yang orang akan ambil untuk kurangkan stres. Yang buruk tu tak berapa nampak. Tapi kita kena hati-hatilah kan. Kita kena dia 1/3, 2/3 dia insya-Allah okey. Jadi kita jangan ikut 1/3 tu. Betul. Bercakap mengenai perkara itu juga, ada pemanggil dari Sarawak. Hello. Encik Oman ya? Hello. Silakan tuan dengan soalannya. Ya, hello. Hello, Encik Oman, silakan. Ya. Saya dari Sarawak ni, Kuching. Halo. Ya, teruskan kami dengar. bercakap dan kita dengar dan habiskan soalan. Saya dari Kuching kan, Ya. Sarawak. Ya, Encik Oman boleh teruskan. Saya di Sarawak. Saya ni pandangan saya sendiri lah. Okey, teruskan dengan pandangan tuan. Memang orang tak berapa berada lah kan. Saya pergi juga di tempat seperti kompleks Kuching. Ada juga lah di Kuching ni. Seperti Kuching Plaza Merdeka ke apa ke. Jadi saya jarang beli barang. Saya naik, dia tu datang. Cuma saya tumpang skeletor je, lift je lah, naik atas. Tapi saya suka beli benda yang outlet. Macam bundle kan. Pasal apa tadi profesor kata, ukur baju ibadat sendiri. Itulah saya punya minat lah. Benda-benda murah tapi jenama tu luar negara. Itu sajalah pandangan saya. Alright, terima kasih Encik Rahman. Okey, Adam, kita bercerita tentang tabiat membeli tu, membeli di outlet ataupun di bundle ataupun yang 100 for 3 macam tu. RM70 buy one free one. Macam tu, macam mana kaedah pembelian tu awak rasa adalah satu kaedah pembelian yang bijak? Kaedah pembelian bijak, for me it's satu kaedah pembelian bijak. Tapi apa-apa pun kalau nak kata bijak, taklah bijak sangat. Sebab at the end it's a strategy. Contoh, orang kata beli 8 baju, percuma satu. Kita tag, kalau kat Facebook lah, kita tag habis seluruh kawan kerabat kita. Semua beli 8. Satu baju tu sebenarnya, kalau nak ditengokkan pada quantity amount that you pay, dah terbayar dah satu baju percuma tu. Kan? So at the end it's just the same. Cuma korang nak tag 8 orang ahli keluarga tu dan pujuk untuk satu baju percuma tu is hanya satu strategi pemasaran yang menarik orang untuk membeli. Banyak sangat lagi strategi pemasaran. Lagi-lagi saya sebagai pencetus fenomena sosial ni. So we have done a lot, and my client punya fenomena ni pun ada banyak related to this kind of strategy. Apa strategi rahsianya tu? Macam contohlah, baru-baru ni ada klien saya, dia ada bagi saya, ni klien saya dirahsiakan dia bagi saya contoh video promosi dia. Saya adalah daripada sebuah syarikat penerbitan agama Islam yang telah diperakui oleh Jabatan Agama Kemajuan Islam Malaysia dan nahu serta tajuk saya diperakui. Alamak boring. So kita tukar, kita buat lakonan macam orang tengah jual buku Al-Quran dekat tepi Quran. Lepas tu kita tahan orang tu, tanya ni kenapa, ni daripada mana penerbit ni? Penerbit ni daripada Syiah. Kita check sistem JAKIM ni semua. And then buat tangkap, and then pelakon tu bagi tahu saya daripada pegawai kerajaan somewhere. Itu secret. And then dia bagi tahu kalau nak beli buku penerbitan agama Islam, beli daripada something like jadi sensasi, tapi dia menjadi fenomena. Kontroversi tapi sebenarnya dia iklan. Kontroversi melariskan jualan. Kontroversi tapi sebenarnya di iklan. Di iklan sebenarnya. Tapi dia nampak macam berita sensasi. Sensasi. Apa kontroversi awak untuk ropawan.com?
kontroversi. Buat masa sekarang kita banyak menggunakan influencer lah. Orang kata social media influencer, pengaruh. Sebab perempuan ni, dia lebih kepada bila kita taruh produk tu di atas perempuan yang cantik. Betul. Kita terpengaruh untuk membeli. Saya pun terpengaruh. Jadi kita banyak menggunakan strategi macam ni lah kan. Ataupun selebriti rupawan. Di sinilah kita dapat, di mana kita dapat pembeli-pembeli kita. Kerana mereka suka melihat sesuatu yang cantik. Bila barang itu terkena pada seorang yang cantik, ia automatically nampak cantik. So itulah saya rasa pentingnya media sosial hari ini dan juga selebriti-selebriti ataupun orang kata penggiat media sosial hari ini, peranan mereka membantu kita. Jadi kita banyak aktif secara online. That's why disebabkan itulah kita berniaga secara online, kerana fizikal ini lebih kepada orang walk in kedai kita agak susah lah. Kadang-kadang kita nak dapatkan traffic itu bukan mudah. Tetapi bila kita bergerak secara online, ianya secara automatik kita memasuki pasaran antarabangsa. Sebab kan bila kita berniaga secara online, pengusaha laman sesawan secara online ni, kita penetrate global market tu secara automatik dah. Betul. Sebab semua orang melayari secara international kan. Betul, lagi senang. Iyalah. Okey doktor, ni sekarang ni kita tadi banyak bincangkan strategi pemasaran kan. Betul. Yang ni teknik ni macam-macam. Untuk iklankan sesuatu produk tu digunakan teknik macam buat kontroversi pula untuk jadikan sensasi. Jadi untuk mendidik pengguna-pengguna khususnya atau pengguna rakyat Malaysia semua khususnya lah tidak terpedaya dengan teknik-teknik ataupun gaya pemasaran seperti itu dengan apa yang sepatutnya yang dibeli tu. Tidak terpujuk. Macam mana? Nak menjawab soalan tu sebenarnya kalau kita perhatikanlah majoriti rakyat Malaysia, kita ni yang pertama kita terlampau banyak fokus sangat kepada current consumption instead of future consumption. Maksud saya adalah sebagai contoh tadi bila tengok fashion dan sebagainya, kita sibuk beli fashion, sanggup bergolak bergadai semata-mata tadi untuk beli. Tapi kita tak pernah pun fikir keperluan kita pada masa hadapan. For example, katakanlah kita shopping usahakan bahagian habis 2-3 ribu, tiba-tiba 2-3 tahun kita sakit dan sebagainya, ataupun kita kena plan for retirement, education dan sebagainya. Jadi saya nak cadangkan bahawa instead of kita terlampau fokus kepada current consumption, kita juga harus fikir kepada keperluan masa depan dan sebagainya tadi. Takkan nak habis semua duit semata-mata untuk itu tadi kan. So kita kena fikir yang ke sana pula. Okey, itu tentang bagaimana kita mengawal perbelanjaan dan merancang perbelanjaan. Adam pula, kalau kita cerita tentang strategi pemasaran dan sebagainya, banyak kita lihat sekarang ya, orang yang viral ataupun tular di media sosial kena kecam, kena kutuk dan sebagainya, tiba-tiba jual produk pula. Tapi laris pula produk tu. Disebabkan orang itu menjadi sebutan, selalu kena kecam, dia diambil kesempatan oleh pihak yang berniaga ini untuk menjual produknya. Bagi awak, adakah ia satu strategi pemasaran yang kita kata lain daripada yang lain? Sebenarnya bagus. Saya nak tanya dekat tuan Cik ya. Pernah tak kutuk? Sekarang ni rumah-rumah mahal gila lah. Pernah tak? Itu saya reserve komen saya. Pernah tak? Adalah Rumah beberapa sekarang perbincangan mahal lah. sebagainya. Ada tak? Adalah. Ada. Pernah tak kata sekarang kalau kau nak beli rumah, kau beli sekarang, tahun depan mesti harga naik. Pernah tak? Yalah, pernah dengar orang cakap macam tu. Pernah puji, pernah kutuk, betul? So, you puji, you kutuk, industri hartanah maju ke tidak? Tetap naik juga. Tetap maju. Tapi bila you puji ataupun you kutuk, you masih bercakap tentang industri hartanah, itu yang menjadi buah mulut. That is fenomena. So benda orang yang sebut tu, walaupun dia dikecam, walaupun dia dikutuk, dia hina sekalipun, orang bercakap tentang dia. Masih publicity. You know, so that's why some of my fenomena iklan-iklan saya untuk klien saya, saya buat sengaja untuk orang kutuk dulu. Sebab orang kita ni adalah orang Melayu ni adalah konsumer terbesar negara. Dan konsep budaya kita ni, sejuta baik kita buat sekalipun, kita kena anggap tu sikit je di mata masyarakat kita. Tapi satu jahat kita buat, kita kena anggap tu sangat besar di mata masyarakat kita. Okey. Macam Amalina buruk pula tu mungkin cepat boleh viral lah. gunakan strategi tu. Biarkan orang kutuk dulu, nak lariskan lagi. Siapa nak kutuk perempuan cantik? Okey, bercakap mengenai Amalina tadi mengatakan menggunakan mereka yang cantik, selebriti dan sebagainya untuk melariskan jualan. Sampaikan kita lihat walaupun tudung tu berharga 800, RM1,000 pun masih ada yang nak membeli, contohnya lah kan. Mungkinkah disebabkan mereka merasakan apa yang cantik di tubuh selebriti itu cantik juga di tubuh mereka, sedangkan realitinya mungkin tidak. Kadang-kadang perempuan ni dia membeli ikut orang kata kehendak, sebenarnya naluri. Itulah perempuan ni ada kelemahan dia jugalah di situ. Ada juga yang dia
setia kepada sesuatu jenama itu yang membuatkan dia sentiasa membeli. Orang kata dia adalah sesuatu benda yang bagus kepada pengusaha lah, kerana orang itu sentiasa ambil, orang kata loyal customer kan. Tetapi adalah sesuatu yang kita perlu, saya tidak mahu educate orang untuk sentiasa membeli, tetapi juga mengetahui orang kata keutamaan sebenarnya. Macam mana keutamaan kita menjaga kewangan kita, walaupun kita mahu berfashion ataupun kita mahu kelihatan cantik kan, kita tak bolehlah berlebih-lebihan. Pada saya, strategi kami memanglah untuk menarik orang untuk lebih banyak membeli, tetapi juga adalah untuk educate bagaimana you mengawal kewangan you apabila you membeli. Dan juga saya rasa bila kita beli sesuatu yang mahal itu, you kena tahulah priority you. Bukan kadang-kadang orang main beli je. Betul. Tak rasa pun macam duit kereta belum bayar tapi shopping diutamakan dulu. First time saya dengar peniaga risau pasal keuangan pembeli ya. Ini rare ni kes ni. Fenomena ni. Doktor macam mana? Boleh viral Fandi, boleh tolong ada. Okey. Betul, setuju. Doktor, itu yang kita nak fokuskan kembali. Shopaholic ni ataupun tabiat membeli ni sebenarnya bukan sahaja bergantung pada jantina lelaki atau perempuan dan sebagainya, tetapi juga bergantung kepada mungkin mereka merasakan yang yang ni tidak cukup lagi. Contohnya beli baju, sebenarnya lupa nak membeli seluar yang padan. Nak beli baju, lupa nak membeli tali leher yang padan. Ada juga lelaki macam tu, doktor. Saya tak nafikan betul. Memang kalau kita tengok dari sisi shopaholic, kita tak boleh lah. Tapi based on study kita cuma kata majoriti. Saya pun kita perhatikan ramai juga kalangan lelaki yang sebenarnya shopaholic. Cuma yang ni yang tak di-highlightkan sangat tadi kan. Sebab kalau kita perhatikan dua kumpulan yang sangat berbahaya, kalau ikut McDonald. Ni McDonald ni bukan Ronald McDonald makan tau. McDonald punya psychologist of money. So ada 6 kumpulan shoppers atau pembeli. Dua yang paling bahaya adalah dari segi emotional dan yang kedua adalah dari segi fashion shoppers. Kejap. Orang kata kalau yang emotional tu kita jangan membeli belah sewaktu lapar. Betul ke? Lapar saya pun tak pastilah sejauh mana kan. Kalau lapar tu pergi makan lah kan. Tapi saya rasa betul lah. Tapi kalau based on buku di psikologi ni memang betul lah. Salah satu kalau boleh try to avoid. Sebab bila kita lapar ni kadang-kadang bila kita nak beli tu kadang-kadang benda tu macam tadi lah. Benda tu tak penting tapi kita beli juga dan sebagainya. Tu. Tadi kan dari emotional shoppers, yang kedua lagi fashion shoppers. Fashion shoppers ni sangat bahaya tadi ni yang up to date lah, bila tengok ada je yang terkini dan sebagainya dia orang cepat-cepat lah pergi beli. Dia suka bersaing. Bersaing itu yang dah beli tu. I pun kena beli juga. Update dulu. I dah beli tudung yang 1,000 tu. Upload. You pun kena beli juga. Kau ada? Kadang-kadang bukannya kan? untuk pakai sangat pun, nak menunjuk dekat Instagram lah, Facebook kan. Betul. Hashtag kau ada, hashtag Instalife, hashtag Richlife. dia tak tengok selepas tu masa dia beli tu okey kan, 2-3 kali lepas tu alamak duit aku dah tak ada mingguan ni, duit kereta tak bayar lah, pinjaman PTPTN tak bayar lagi lah. Yang tu dia tak nak fikir pun kan. Dia sibuk fokus yang sekarang je. Tapi doktor, memang betul lah sekarang ni yang kebanyakannya yang jadi macam tu memang disebabkan stres. Kebanyakannya masyarakat Malaysia, khususnya orang wanita perempuan ni lah, bila stres je katanya, okey, sama ada makan ataupun shopping, itu ya dua. Dia ada pengalaman ni. Sebenarnya nak kata stres sangat tu pun saya rasa tidak juga. Kadang-kadang mungkin saya setujulah bahawa pengaruh media sosial sekarang ni memang sangat-sangat hebat lah. Kadang-kadang benda tu macam kawan kita cakap tu tak perlu pun benda tu, tapi disebabkan oleh tadi upload dan sebagainya, tengok cantik dia pakai dan sebagainya, jadi kita tak perlu pun benda tu dah jadi satu keperluan pada kita. Kalau macam Adam, rasa macam mana tu media sosial yang untuk bersaing, orang ni ada, orang ni tak ada lagi, kena kejar pula kawan kita ni? Pada saya benda tu will happen. Benda tu tak boleh nak halang. You know. Tapi bagi kita tahu benda tu berlaku, kita kena nampak benda tu sebagai satu perkara yang tak matang. So we avoid. We create our own fashion, not by price, but by the looks. Betul. You know, walaupun benda ni luar trend, tapi cantik kat kita, pakai je lah. Kalau dia nampak macam dia lagi mahal, tapi tak cantik tu, dia buat apa? So be more matured. Lebih jadi lebih matang. Macam tu. Itulah. Kadang-kadang tengok ada Insta famous ni susah juga. Nak tengok dia beli apa, dia pakai produk apa kan. Itu pun satu pengaruh juga. Okey, dan terakhir sekali untuk kita kata dari rupawan.com, kita kata peniaga lah. Apa yang dalam hal ini cabaran dalam berniaga dalam kita kata keadaan ataupun situasi sekarang?
Sebenarnya cabaran itu memang banyak lah. Tapi sekarang ni sebab kita semuanya kepada atas talian. Berniaga secara atas talian ni ini lebih mudah lah. Maksudnya kita tidak mengalami sebarang masalah pun kerana untuk menarik trafik pada kita ada sangat mudah. Tetapi untuk orang kata untuk dari segi mengawal itulah. Maksud saya kepada kami memang kita akan teruskan strategi marketing untuk macam mana orang untuk teruskan membeli. Kesetiaan tu yang penting. Kerana itulah objektif kita, meniaga untuk orang membeli dan mendapat keuntungan juga. Tetapi dari segi secara personalnya, secara diri sendirilah, maksudnya secara personalnya you have to know lah apa keutamaan you sebenarnya. Priority lah. Maksudnya langsaikan apa yang perlu dulu. Kalau ada sekiranya ada lebihan duit, bolehlah. Boleh berbelanja lebih kan? Adam, yang pastinya tagihan ini menguntungkan. Betul. Secara ringkas Adam. Alright, secara ringkasnya, saya just nak war-warkan sedikit kepada sesiapa lah yang berminat nak mencetuskan fenomena bagi perniagaan mereka. Mereka bolehlah, boleh ya? Bolehlah hubungi saya di 012 9009 887. So nak tahu lebih lanjut lah. Itu kalau Laila dan sebagainya. Okey, terima kasih sekali lagi untuk Adam dan juga doktor secara ringkasnya. Secara ringkasnya kan. Pesanannya. Jangan mudah terpedaya macam iklan yang Adam iklankan tadi. Macam mana? Dia mengajak kita ni. Doktor nak counter balik sana. Senang je saya rasa. Dalam apa-apa pun, terutama dalam agama, mana-mana agama pun mengajar kita bahawa amalkan konsep kesederhanaan. Terutama juga dalam soal kita berfashion, berbelanja. So sederhana saya rasa insya-Allah. Jadi tidak akan adalah kita terlibat ataupun masuk dalam apa kata kita orang menghadapi masalah kewangan dan sebagainya. So sederhana sajalah kan. Macam saya setuju apa Adam cakap tadi, sedap di mata kita kan, tak semasa orang tak ada masalah. Yang pentingnya kita yang nak membayar, kita yang nak menanggung hutang dan sebagainya. Jadi bersederhanalah dalam semua aspek kehidupan. Betul, itulah dia. Terima kasih sekali kepada doktor dan juga pada Adam, juga dari rupawan.com Amalina yang bersama dengan kita pada hari ini. Okey, menarik topik kita. Hati-hati berbelanja. Lebih-lebih kalau ada orang rumah. Betul tu. Tapi kalau tak ada orang rumah pun, diri sendiri tu. Diri sendiri pun boros juga. Tapi itulah dia. Yang penting bersederhana dan pastikan kita tahu apa keperluan kita dalam perbelanjaan. Terima kasih bersama dengan kami. Esok ada pengisian menarik iaitu kita ada kambing bakar. Dan juga kita ada topik kita tentang meroyan. Ini juga satu topik kalau yang nak tahu yang lebih lanjut mengenai topik kita untuk esok, jadi seperti biasa pukul 8 pagi hingga 10 pagi untuk siaran Ahad esok. Dan pastinya untuk menutup SPM kita untuk pagi ini, kita nak bergoyang dengan Aida Jipat. Sebelum ni kita dengar Pencuri Hati versi yang biasa punya. Dan ni kita dengar versi dangdut. Tapi bukan dia ada di sini, ada video klip dia saja. Tapi terima kasih bersama dengan kami dan terima kasih meluangkan masa anda. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum.